Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 28 Disember 2022 bersamaan dengan 4 Jumadats Tsani 1444, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Muslim. Kitab Mukhtasar Sahih Muslim maknanya ringkasan kepada hadis-hadis daripada Sahih Muslim. Ringkas dia pun besar juga. Kitabul Janaiz. Kitabul Janaiz, kitab yang membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan jenazah. Kita ni duk mana kita? Kita ni bakar belaka dah ni. Dia tak bakar kan? Dia panggil bakar jenazah. Kau tak usah jadi jenazah lagi. Tak nak? Nak ke nak say ke tak say, gitulah dia nya akan marilah. Al-janaiz jamak kepada perkataan janazah bil fathi, janazah. Jadi jenazah ni nama kepada mayat. Kalau kata mayat, mayat. Tapi tak ada kitabul mayit, orang tak sebut gitu. Mayat tu orang tu, kitabul janazah. Janazah, tapi kalau mengikut dari sudut penggunaan bahasa, kalau kata jenazah ni, orang mati yang duduk di atas keranda tu, itu dia panggil jenazah. Kitabul janaiz, kitab yang berkaitan dengan jenazah. Yang pentingnya kaitan dengan orang mati lah. Kitab ini berkait dengan orang mati. Kita sendirinya insya-Allah nak ke tak nak, say ke tak say, mati akan mari. Maka menjadi tanggungjawab kita, kewajipan kepada kita membuat persiapan untuk mati. Jadi dia setiap kitab tu dia berbeza-beza. Ada kitab yang dia mula dengan hukum orang sakit dulu. Ada kitab dia mari mati dulu. Jadi dalam kitab Muslim ni kita ikut tartib hadis dia lah. Kita hadis. Jadi para jemaah yang ada kitab terjemahan kita ni muka surat 258 ataupun cari hadis nombor 451. Kitabul Janaiz, babun fi iyadatil marda. Bab menjenguk ataupun pergi ziarah orang sakit. Kita kena ingat para pelajar sekalian, salah satu daripada hak seorang Muslim, dalam hadis panjang Nabi sebut hakul muslim alal muslimi, hak seorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain, apabila dia sakit kita kena pergi ziarah. Sakit kita kena pergi ziarah. Jadi kena carilah masa berziarah tu. Tengok yang sesuai lah. Kalau tak sesuai jangan pergi. Ada sesuai. Sebab apa? Ziarah orang sakit ni salah satu daripada hak seorang Muslim dan menjadi amalan Nabi SAW pergi ziarah orang sakit. Hadis nombor 451 mengikut terjemahan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menceritakan, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedang kami duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa sahabat ni kalau Nabi duduk di masjid, dia orang akan datang liku, buat liku dengan bolak itu. Nak dengar nasihat, tazkirah ataupun bertanya khabar. Yang pentingnya dia akan ambil kesempatan duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izja'ahu rajulun minal ansar
fasallam alaihi thumma adbara al-ansari. Tiba-tiba seorang laki-laki Ansar, mana orang Madinah, Ansar orang Madinah. Abdullah bin Umar ni orang Mekah. Ingat balik, Umar ni mari daripada Mekah. Ansari mana orang yang asal Madinah. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam. Kemudian dia berlalu pergi. Mana dia beri salam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia ada hajat apa dia pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhal Ansar. Maka Nabi pun bertanya, wahai saudara-saudara Ansar, orang Madinah tu, kaifa akhi Sa'd bin Ubadah? Bagaimana saudaraku Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah ni salah seorang daripada ketua orang Ansar di Madinah. Kalau kita kat macam penghulu dia lah, penggawa dia ke, mana salah seorang daripada orang besar Madinah, Sa'ad bin Ubadah. Dia ada dua orang Sa'ad zaman Nabi, Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'az. Dua Sa'ad ada. Qala salihun. Orang itu menjawab baik. Biasanya ni di antara jawapan, kalau orang tanya kita tentang orang sakit, kalau sakit dia tu stabil, kita kena jawab molek. Tengok dia kata salih. Nabi tahu dah sakit. Sebab tu Nabi tanya, bagaimana keadaan Sa'ad? Dia kata salih, maknanya stabil lah bahasa kita sekarang ni. Berada dalam keadaan stabil. Stabil tu kalau pergi ziarah hospital waya penuh tu. Stabil tu penuh. Jadi dia kata salih. Salih maknanya dalam keadaan baik. Sebab kita nak guna bahasa yang dia panggil al-fa'lu, bahasa yang indah. Jangan kata, "Mana dia tu sakit?" Boleh beli kain kapal dah tu. Alah, orang tak cakap macam tu. Main beli kain kapal jangan. Kita kena salih maknanya insya-Allah baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'uduhu minkum?" Maka Nabi tanya, siapa di kalian kamu, siapa nak pergi ziarah dia? Ramai-ramai, siapa nak pergi ikut ziarah? Faqama, Nabi pun bangun nak pergi ziarah Sa'ad, wa qumna ma'ahu. Semua ada tu bangun belakang ikut Nabi sallallahu nak pergi ziarah. Wa nahnu bid'ata asyara. Kami ada beberapa belah orang. Dia kata kalau bahasa Arab kata bid'atun tu, bid'atun maknanya beberapa orang. Bid'ah 3 hingga 9. Dari 3 hingga 9, maknanya yang penting ada beberapa belah orang dalam masjid tadi bersama Nabi, semua bangun. Dengar ni para pelajar, para jemaah, tengok sahabat, apa jenis kasut dia, apa jenis selipar dia, apa jenis songkok dia, kepiah dia, apa jenis beg dia. Dengar ni Abdullah kata, ma alaina ni'alun wala khifaf. Ya Allah, kami beberapa belah orang ini tak ada selipar, wala khifaf, alas kaki tak ada, jalan kaki ayam. Allahu akbar. Wala qalanisun, tak ada kopiah, atas kepala tak ada kopiah. Wala qumusun, tak ada baju. Habis dia pakai apa? Dia pakai izar, kain macam kain ihram gitu tu lah, kain sarung hak tak bercair tu, pakai tu. Kemudian selimut dengan ridak. Kain ni buat selimut. Tak ada baju, tak ada kopiah, tak ada selipar. Masya-Allah. Namshi fi tilkas sibah. Kami berjalan di atas tanah. Tengok ni pelajar, dia terjemah macam-macam sini ni. Terjemah semok belokal, mana ada belokal kak. Dia berjalan ala dia panggil tilkas sibah, as-sibah, bumi yang berpasir. Pasir ni dia panggil batu kerikil, batu halus, batu kecil. Tanah dia masin, muluhah. Pokok-pokok tak apa nak tumbuh atas tanah tu. Itu dia panggil bumi Madinah ni ardun sabiqah. Itu salah satu daripada tanda yang ada dalam kitab Taurat yang Yahudi mari cari siapa Madinah, dia duduk sini. Sebab dia tengok tanda ni, bumi dia macam tu tabiat. Tak pakai selipar jalan atas batu, tuan-tuan. Bayangkan.
hatta ji'nahu, sehingga kami datang ke rumah Sa'ad, fastakhara qaumuhu min haulihi, jadi orang yang dalam rumah pun undur tepi, hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu allazina ma'ahu. Jadi orang dalam rumah itu tepi, Nabi sallallahu bersama sahabat-sahabat beberapa belah orang tadi masuk duduk dekat Sa'ad. Hadis ini memberi kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, masyru'iyatus su'al an halil marid. Disyariatkan, dianjurkan kita bertanya khabar orang sakit. Kalau kita tahu orang ni sakit, jumpa dengan keluarga dia, ke kawan dia, jiran tetangga dia, kena tanya khabar. Apa khabar sahabat kita? Kadang-kadang orang kita tanya khabar tu mati lama dah. Mati lama dah. Ramai ni. Allah irham ghafaralah walidati. Mak kita ni mati berapa tahun dah. Jumpa dengan kawan-kawan dia lama, apa khabar mak? Kata mak mana tu? Mak tak, kata lama dah mati tu. Tak tahu. Walaupun zaman lo ni zaman komunikasi, zaman apa, tapi kadang-kadang dia panggil putus kontak orang tua-tua kali, tak main Facebook kawan. Jadi kita kena tanya khabar. Jumpa tanya khabar. Satu. Yang kedua, hadis ni menunjukkan fadlu Sa'd bin Ubadah. Kelebihan sahabat ni, ketua Ansari ni, sehingga Nabi kita sentiasa tanya khabar dia. Nabi kita pergi ziarah dia. Yang ketiga, sunat kita ziarah orang sakit. Tak kira lah keluarga kita ke, orang besar ke orang kecil, termasuk orang kafir. Dalam hadis yang lepas, ingat tak? Nabi pergi ziarah ghulamul Yahudi, budak Yahudi yang bantu Nabi itu, Nabi ziarah dia. Dan Nabi kita ajak dia masuk Islam. Alhamdulillah. Ada pula orang salah guna hadis ni. Hadis Nabi pergi ziarah Yahudi ni, dia kata boleh kita 25 Disember kita mengucap selamat hari kepada puak-puak yang mengaku Tuhan ada anak tu. Sebab Nabi pergi ziarah orang Yahudi, tak ucap tak boleh. Kita kata ziarah lain. Jangan duduk pelik-pelik kita ni istimbah hukum. Kita ziarah sebab dia jiran kita, duk bantu kita, kita kenal dia. Yang kita duk ucap tu untuk apa? Ucap pula sempena dengan hari Nabi pergi ziarah sempena dengan hari 25 Disember, Nabi ziarah sebab kawan itu sakit. Jadi kita tak boleh nak kaitkan satu semua benda tu dengan apa yang Nabi kita buat, nak kait dengan benda yang kita nak pegang. Tak. Yang ketiga, yang keempat, bayangkan makana alaihi sahabatu min qillati zatil yad. Kita boleh bayangkan bagaimana para sahabat sebelumnya pembukaan Khaybar, tuan-tuan tanda, dalam keadaan faqah, dalam keadaan miskin para sahabat. Dalam keadaan miskin para sahabat, itu keadaan dia. Bila mereka berubah, sahabat ni bila berubah? Ba'da Khaybar. Bila ke Khaybar? Khaybar tu bila? Tahun yang ke-7. Mari kita ulang balik, ulang kaji. Ana suka sebut benda ni supaya para jemaah boleh mengingati. Mula tahun yang pertama Nabi hijrah Mekah Madinah, ramai sahabat faqah, miskin. Kenapa miskin? Terpaksa kena tinggal harta di Mekah. Bawa hartanya rampas ke Quraisy, tinggal harta, tinggal. Asal mu lepas aku pergi Mekah Madinah, lepas tinggal harta, ambil tinggal pergi. Tahun yang kedua dalam peperangan Badar, Allah izinkan untuk sekat kabilah Quraisy. Tapi terlepas. Ia mari Abu Jahal, perang. Tak ada harta ghanimah. Tahun yang kedua. Tahun yang ketiga berlakunya Uhud. 70 mati syahid. Apalagi nak ambil harta rampasan, 70 di kalangan sahabat gugur syahid. Kemudian mari tahu yang kelima berlakunya Ahzab. Ahzab tak boleh buat apa. Madinah dikepung. Tahu yang keenam Nabi kita mimpi masuk Mekah, pergi sampai ke Hudaibiyah, kena sekat, balik. Walaupun balik tak masuk Mekah, tapi itu dianggap sebagai fathan, buka lorong. Sebab tak pergi tengok Mekah lagi, pergi dekat dah. Sempadan, nampak bau kata orang Mekah. Tunggulah tahun depan ni kita akan masuk balik. Balik daripada Hudaibiyah tahun yang ke-6,
Zulqa'dah itu Zulhijjah, awal tahun 7 Nabi kita pergi Khaybar, ambil harta rampasan siapa dia? Khaybar punya Yahudi. Ada sedikit rampasan dalam peperangan apa ni, Bani Nadir baru ni kan. Maaf Allah, tapi oleh kerana tak perang, maka harta itu dijadikan harta negara. Dalam peperangan dengan Bani Quraizah, taruh yang kelima lepas pada Ahzab pun tidak banyak juga. Tapi Khaybar mengubah suasana kehidupan para sahabat yang pergi berperang, sebab harta punya Yahudi di Khaybar banyak. Salah seorang sahabat baru ni kahwin, tak sempat bagi mah kahwin ke isteri dia kan, maka dijadikan saham dia di Khaybar sebagai mahar. Maknanya Khaybar berubah dia punya suasana faqah. Maka di akhir hayat Nabi SAW banyak berubah. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, ketika datangnya harta daripada Bahrain, harta zakat, harta rampasan mari, dia letak di masjid. Nabi kita keluar pada pagi tu, tengok ramai orang duduk di masjid. Nabi tengok, Nabi senyum. Lain macam hari ni. Lepas salat subuh Nabi kata, la'allakum, boleh jadi kamu tahu kedatangan harta daripada Bahrain semalam, ramai kamu hari ini. Maka Nabi SAW telah bersabda, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Nabi kata, demi Allah, bukan kefakiran yang aku bimbang menimpa kamu. Kamu dah kaya sekarang. Walakin, tetapi yang aku bimbang antubsata alaikumud dunya. Aku bimbang nanti kamu akan dibuka pintu-pintu dunia depan mata kamu. Kamu akan berebut-rebut dunia. Kamu akan binasa sebagaimana binasanya umat terdahulu. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, karena itulah Nabi sebut, di antara fitnah kepada umat ini, tak kira ustaz, tok imam, tok lebah, pak haji, pak haji. Kalau diuji dengan dua perkara ini, lulus, alhamdulillah. Yang pertama diuji dengan wanita, godaan perempuan. Yang kedua diuji dengan harta. Tak kiralah orang mengaji di mana, tak kira apa tarah dia. Kalau lepas dua ujian ni, selamat. Kalau tidak, hancur. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada ujian-ujian yang akan menggadaikan agama kita kerana dunia, disebabkan wanita dan juga harta. Allahul musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, kita nak tahu ya, kita ni berkawan baik dengan orang ni, nampak dia warak, nampak juru. Hebat ustaz ni, ceramah sedap. Cuba bagi dua ujian tadi. Kalau lepas, alhamdulillah. Kalau tak lepas, kita kata setakat tu ialah kehebatan kita. Tak boleh nak gimana. Sebab tu Nabi kata, fattaqud dunya wattaqun nisa. Naklah kamu takut, jaga diri kamu daripada dunia, termasuk harta benda ni, dan jaga diri kamu daripada digoda oleh wanita. Hei, macam-macam. Godaan tu macam-macam. Bila kita ingat, bila makin tua ni, tak ada orang kacau dah. Rupanya lagi tua lagi banyak gangguan. Dia buat lelah atau salah hata, gambar tak pakai tudung. Minta maaf tak salah. Bahasa syaitan ni macam-macam dia masuk. Jadi hati-hati kita. Ni hak mari tipu-tipu soal ni masalah juga. Buat lelah tanya masalah lah macam-macam. Akhir kali mengadu hal. Ini semua pintu-pintu bab abwabul fitan, pintu-pintu fitnah melalui godaan wanita yang cukup dahsyat. Fitnah dunia, tuan-tuan tengok sendiri. Belum dapat jawatan, belum dapat harta, belum dapat kedudukan, warak. Jalan pepijak semut tak mati, dah dapat jawatan, habis orang. Kata orang sebagaimana di orang-orang buat gurau, dia kata kencing manis walaupun bahaya, ada ubat di hospital, tapi kencing kawan lebih dahsyat daripada kencing manis. Ini lagi dahsyat. Kencing kawan lebih berat daripada kencing manis lagi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik. Kita ulah isu makan alaihi sahabatu min qillati zatil yadi. Hadis ini menunjukkan bahawa sahabat itu di peringkat awal memang susah. Tapi Allah Ta'ala buka pintu, ada yang zuhud, ada yang tak zuhud.
Ada yang kuat sangat zuhud dia seperti Syekh Abu Zar radhiyallahu anhu. Oleh kerana zaman Sayyidina Osman ni zaman luah dunia, harta banyak, Abu Zar tak boleh duduk di bandar, maka Sayyidina Osman minta dia pergi duduk di Rabazah, 150 km daripada bandar Madinah, sebab dia tak boleh tengok kemewahan yang agak mendadak naik pada saat itu. Jadi ada sahabat yang pilih zuhud, duduk bersendirian sehingga Abu Zar mati keseorangan dia di Rabazah. Ada yang subhanallah macam-macam. Sebagaimana cerita Abdullah bin Amru Ibn al-As ketika nak mati dia menangis. Dia kata, kami tak tahu. Aku telah melalui beberapa fasa kehidupan aku. Fasa peringkat awal kita ikut Nabi, warak, jaga molek-molek. Tapi akhirnya dia dilantik menjadi gubernur. Dia kata, aku tak tahu apa yang aku buat kepada rakyat. Ketika itu dia akan menangis. Sebab dia bimbang, takut tidak berlaku adil dan macam-macam. Bila dah jadi orang besar ni, payahlah kita nak duduk di atas prinsip asal yang kita ada. Sebab itulah kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau ujikan kami melalui ujian-ujian yang berat, digoda melalui wanita atau digoda melalui pangkat dan jawatan. Sebab semua ini jarang orang boleh lepas, illa man asamahullah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita berpindah kepada babun ma yuqalu indal maridi wal mayyit. Bab ucapan ketika menziarahi orang sakit ataupun ziarah orang mati. Kita nak ziarah orang sakit, apa kita nak baca? Kita ziarah orang mati, kita nak baca apa? Jadi alhamdulillah dalam Sahih Muslim ni dia bawa satu hadis ni je. Hadisnya banyak. Alhamdulillah kita dah baca hadis ini dalam kitab Al-Azkarun Nawawi. Jadi tuan-tuannya dia ikut mutaba'atul, dia ikut kuliah pengajian kita ni, ikut dalam azkar lebih panjang, lebih banyak lagi bacaan-bacaan yang warid yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ambil kitab kita ni Perisai Muslim. Dalam ni pun sudah banyak. Saya pun dah keluar satu risalah, tajuk dia motivasi pesakit dan doa ketika sakit dan juga melawat orang sakit. Jadi banyak dah usaha-usaha kita untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sudah ada. Tinggal lagi kita harap para jemaah ambil cakna, ambil berat dengan bacaan-bacaan yang warid ini, dan juga yang besar sekali kita harap Allah Taala kabulkan apa yang kita lakukan ini, diterima oleh masyarakat dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, pahalanya yang begitu baik besar. Hadis 452, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marid awil mayyit. Nah, dengar ni. Apabila kamu menjenguk, pergi ziarah orang sakit, awil mayyit, ataupun pergi ziarah orang mati. Bila kita pergi ziarah orang mati, melawatlah. Bahasa kita ni melawat, ziarah orang sakit atau orang mati. Faqulu khaira, maka ucapkanlah yang baik-baik. Kita kena pergi ucap yang baik-baik, jangan duduk mengarut kasih. Apa dia mengarut kasih? Pergi dia ucap benda yang tidak baik. Faqulu khaira, pergi kata yang baik. Mana kalau kita hormati, insya-Allah sahabat kita hak meninggal ni selalu dia ada kat masjid. Jadi rasa senanglah hati sikit. Nah. Insya-Allah penyakit macam ni ramai je orang sembuhnya. Padahal kita tahu dah. Nampak dah muka tu lain macam dah. Report doktor pun, tak apa nak jadi dah ni. Ubat tak masuk dah ni. Tapi kita masih lagi menggunakan perkata khaira, guna perkataan yang baik. Kalau orang sakit dengar apa, dia tenang hati. Dia tenang hati. Kenapa kita kena ucap baik? Orang sakit ke orang mati kena kata baik, kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Malaikat akan aminkan apa yang kamu kata. Mu kata baik, malaikat kata baik. Mu kata tak baik, malaikat akan kata tak baik dia ni. Jangan duduk celupar mulut kata orang. Mari ziarah orang sakit bukan nak doa ke orang sakit, mari duduk mengopak kat orang sakit. Tak usah mari.
Buat apa orang macam ni? Serabut dia kata orang Arab. Buat nyusah. Orang mari nak doa baik-baik, dia mari cakap tak baik. Malaikat doa amin doa dia, kata-kata dia. Jangan. Qalat, kata di Ummu Salamah, rawiyatul hadis, yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apa? Falamma mata Abu Salamah, bila Abu Salamah mati, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pun pergi maklumkan kepada Nabi. Tak tahu nak gimana. Dulu bukan ada SMS, bukan ada grup WhatsApp, boleh WhatsApp ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah pun pergilah bagi tahu, ya Rasulullah, inna Aba Salamata qad mat. Suami saya Abu Salamah mati ya Rasulullah. Qala, Nabi pun ajar. Nabi kata apa? Quli, hendaklah kamu kata, Allahumma ghfirli walah. Allahumma ghfirli walahu. Ya Allah, ampunkan kepada dosaku dan dosa dia. Ingat deh, bila kita ziarah orang mati, kita kata Allahumma ghfirli walah. Ya Allah, ampunkan aku, apa ke dia. Kita minta kita juga, jangan tak minta kita. Wa aqibni minhu uqba hasanah. Dan gantikanlah bagiku sesudahnya dengan pengganti yang lebih baik. Maknanya kalau orang ni mati, suami mati, isteri mati, siapa dia? Kita kata, ya Allah, gantikan untuk aku lebih baik daripada hak gini. Walaupun kita tahu dia baik. Nah, seorang isteri dia tahu suami dia ni baik sangat-sangat. Tak raja marah dia, tak pernah tampar dia. Tak ada lagi lah kata orang bekas di pipi ni kena sepak terajang, kena kutir, tak ada pun. Tapi Nabi suruh baca macam ni. Kata di Ummu Salamah, aku pun duk fikir nak, Abu Salamah ni baik sangat ni. Doa ni untuk orang lain kot tak kena dengan Abu Salamah ni. Tapi oleh kerana Nabi ajar, qalat faqultu. Oleh kerana Nabi salah ajar, maka aku berkata jugalah. Ajar kata juga. Sebab kalau Nabi ajar, mesti ada rahsia di sebalik itu. Nah, kena kata. Bila dia kata fa'aqabanillahu man huwa khairul li minhu, bila aku baca doa ni, Allah Subhanahu wa taala hantar kepada aku pengganti Abu Salamah lebih baik daripada Abu Salamah, man Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sendiri pergi pinang Ummu Salamah. Setelah tamat iddah dia, Nabi pergi pinang. Jadi kita hari ni macam mana nak buat ni? Isteri meninggal, baca doa, ganti lebih baik. Suami meninggal, baca doa, tak mari-mari pun naga-naga. Meninggal ke isteri? Meninggal. Berapa lama dah? 10 tahun dah. Ada suami meninggal berapa tahun dah? Dia tak baca kali doa tu. Makcik-makcik kita tu baca ke doa ni? Tak. Baru belajar malam ni. Astaghfirullahalazim. Aku kira lah. Baca dia kata baca. Mari nak cerita tentang makna hadis ni. Dia tak semestinya kalau mati suami, bila kita doa ganti baik, mari suami hok comel lagi. Tak. Mati isteri, doa boleh hok comel lagi. Isteri bagi hok mati baru ni hok tua, dan mari hok muda-muda pula. Tidak syarat macam tu. Dan bahkan doa ini juga kita boleh baca. Doa hok Nabi kita ajar dalam Perisai Muslim ada. Apabila kita ditimpa musibah, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepada aku di atas musibah ini, ganti lebih baik. Jadi maksud ganti lebih baik memanglah untuk Ummu Salamah ni, Nabi pinang dia, sudah pasti dia dapat lebih baik. Bukan sekat lebih baik, terbaik dan yang paling baik. Tapi kalau kita dah mati, tak ada orang mari pinang. Contohnya, makcik ni mati suami dia tak ada pinang. Macam mana? Apa dia maksud ganti lebih baik? Jadi mana sini para ulama buat kesimpulan. Dia kata apa? Dia kata bukan ganti tu suami dengan suami, isteri dengan isteri. Contohnya kita aksiden kereta, afanallahu wa iyyakum, Allah selamatkan kita semua. Kereta yang kita naik tu kereta apa? Kita kata kereta Proto lah tak? Hancur kereta. Adakah kita akan boleh kereta Volvo? Bukan syarat macam tu.
Maknanya dia panggil ganti lebih itu dengan pelbagai dimensi. Ada orang ni memang sungguh, mati suami ni mari suami baik. Hak suami dulu tak apa nak semaya, masjid pun tak pergi. Tak, kerja dia keduk pelagu ayah ya. Sak okok tak tahu terti, pagi petang siang malam sak okok. Nak tidur sak okok lagi busuk bangang. Ya. Mari suami masya-Allah ahlul masjid. Mulut kat kayu sugi semua sengai-sengai nak main dah. Tak ada. Ada macam tu. Dan dia tidak syarat. Ada kalanya bukan ganti suami yang datang. Tapi oleh kerana suami salah seorang sebagai pelindung, penjaga kepada isteri, maka Allah Taala mari dulu anak dia tak peduli pun dengan dia. Tak cara pun anak dia. Bila ayah dia mati, masya-Allah anak ada hak duk jauh-jauh sanggup letak jawatan pun ada. Berhenti kerja balik nak jaga mak. Itu dia panggil ganti lebih baik. Jadi dia panggil amrun nisbi. Subjektif kata orang sekarang ni. Maknanya amrun nisbi bukan benda dengan benda, suami-suami, isteri-isteri tak syarat. Ada kalanya suami ni waktu dia hidup dulu, Allah susahlah hidup lah. Tapi lepas dia mati, ini berapa orang hak kita tengok di alam nyata sungguhlah, waktu suami dia ada susah hidup. Bila suami dia mati, orang pakat bantu, tolong macam-macam bantuan mari. Nampak senang pula isteri dia sehingga tak ada suami. Boleh jadi tak ada suami tu baik tak ada pada ada. Ada susah, tak ada tu selagi senang. Maka kita mengatakan jangan salah faham lah. Salah faham bila kata baca ayat ni kan, dia ganti macam Ummu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan syarat ganti satu benda dengan satu benda, ada kalanya ganti dengan benda lain yang kita tak tahu. Allah Taala yang mengetahui hikmat apa yang dia nak ganti kepada orang ini yang lebih baik, yang lebih sesuai, yang lebih orang panggil lebih harmoni kepada kehidupan seorang itu. Kita kata wallahu alam. Baik, panjang cerita sini. Dan yang pentingnya setiap berlaku kes apa-apa kita kena bercakap baik. Ini faedah dianya, fadilatul kalamit tayyib, elok percakapan yang baik indal marid wal muhtadar. Ketika orang nak sakit, orang nak mati, jangan pergi bercakap benda tak baik. Lepas pada dia mati, kita kena ucap ucapan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada hadis yang ketiga dalam bab ini, 453, babun talqinul mauta la ilaha illallah. Bab mentalqinkan, mana ajar. Orang yang nak mati, kita kena ajar la ilaha illallah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi kata apa? Ajarlah, bimbinglah. Dalam kitab ni kata Indo ni, tuntunlah orang yang hendak meninggal ada di kalangan kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Bagaimana cara dia? Cara dia mudah ya. Bila kita duduk dekat dengan orang nak mati, tak seduk buat karut-karut. Kalau dia nak cakap benda karut pun, alah tak secara lah. Nak mati ngak-ngak dah. Makan apa tak boleh makan dah, suap ikut hidung dah. Duk tanya lagi telur ada ke tidak? Haiya. Telur tu harga dah kau. Tak seduk berbicara lah, dia mau tak makan dah tu, tak seduk cara. Jadi kita ajar dia, kita duduk dekat dia, kita banyak zikir. La ilaha illallah. Tengok dia bergerak mulut la ilallah, kita berhenti sekejap. Nampak dia nak bercakap pula, kita baca pula la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Tapi yang kita naknya kalimah la ilaha illallah. Ini kita kena ajar. Jangan suruh dia baca, jangan. Orang sakit nazak ni, orang tak suruh dia baca. Gidul kat dia, hai baca. Ikut la ilaha illallah. Takut dia protes, dia ngamuk. Habis macam mana cara nak ajar? Kita duduk dekat dia, kita baca. Kita duduk kat telinga dia, kita baca la ilaha illallah. Sambil kita baca tu, kita perhati ke mulut dia. Tengok. Kalau mulut dia bergerak la ilaha illallah, kita berhenti sekejap. Sebab orang nazak ni sakit tuan-tuan. Dalam hadis kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang lain tak ada nak cerita. Nabi dia boleh cerita. Nabi kata, "Inna lil mauti sakarat." Nabi kata kematian tu sakit.
Jadi oleh kerana dia sakit ni, kalau kita duduk bising dekat dia, marah. Takut dia ngamuk. Habis kita pergi pelan-pelan je dekat telinga dia, kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, biar dia ikut. Itu ya cara dia. Muhammad Rasulullah kalau setakat ni pun tak apa dah. Kalau nampak dia fasih lagi boleh cakap kuat, tak apa dah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi nampak dia tak gerak dah, tak lagak dah. Cukup dengan la ilaha illallah. Adalah hadis lain Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapan dia la ilaha illallah, orang ni akan masuk syurga. Siapa di akhir ucapan dia la ilaha illallah, dia akan masuk dalam syurga. Kita tak tahu kita boleh mengucap atau tak boleh mengucap. Sebab itulah kita kena banyak mengucap waktu kita sihat ni, supaya lidah kita jadi basah dengan mengucap la ilaha illallah. Bahagialah orang yang boleh mengucap di akhir hayat dia. Semoga Allah Ta'ala jadikan itu sebagai hujah untuk dia selamat. Sebagaimana Nabi mengharapkan pakcik dia Abu Talib mengucap, Nabi ajar, Ammi, ya Ammi. Mana Ammi itu pakcik? Pakcik, qul la ilaha illallah, kata la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimah inilah, dengan kalimah inilah aku nak berhujah, nak tarikmu keluar daripada neraka untuk masuk dalam syurga. Malangnya nasib Abu Talib tidak ditulis oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengucap, tak mengucap. Allahu Akbar. Si penjahat kepala sangsing dunia masa tu, Abu Jahal, ada dekat dia. Abu Jahal celak mata tengok Abu Talib nak mengucap, akhir kali tak mengucap. Ini bahayanya kita hidup berkawan dengan orang-orang yang kerah kepala, yang tak erti ni, jangan buat. Banyak dalam cerita-cerita Ibnu Qudamah contohnya, dia tulis sebuah kitab At-Tawwabun, At-Taibun nama ni kitab dia. Orang-orang yang bertobat. Banyak cerita-cerita di akhir hayat orang-orang yang soleh ni mati dengan husnul khatimah. Di antaranya seorang tokoh hadis nama dia Abu Zur'ah Ar-Razi. Banyak kali dah kita cerita-cerita ni, tapi berasa nak cerita pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akhiri hidup kita semua bihusnil khatimah. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Imam Abu Zur'ah ni ulama hadis, pakar dalam bidang hadis. Kerja dianya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja dia pakar hadis. Tiba-tiba dia sakit nak mati. Murid-murid mari nak ziarah Tuan Syekh, nak ziarah Tok Guru. Mengikut dalam sunnah ni, sunnahnya ni lah, sunnah kita duk baca ni, Nabi kata apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Mu kena ajar orang nak mati kamu la ilaha illallah. Hai, anak murid dia mikir panjang. Kita nak pergi ajar Tok Guru, nak pergi ajar Tuan Syekh mengucap, ai pelik ni. Ya, pelik ni. Habis takkah kita tak nak ajar sunnah Nabi dalam kitab ni, telaqinu, kena ajar. Macam mana kita nak buat? Kita ni macam mana kita nak buat? Maka anak-anak murid dia guna pendekatan seperti yang diajar oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mari. Dia mari dekat. Dengar cerita ni. Cerita wafatnya Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia kata anak murid dia salah orang daripadanya, Abu Hatim, dia pergi dekat Tok Guru dia. Dia kata, macam mana kita nak ajar Tuan Guru? Dia Tok Guru. Macam mana kita nak ajar? Tak apa, mari kita pergi duduk dekat dia, kita pergi baca hadis seperti yang dia ajar kita. Baca dengan sanad. Dia kata. Faqultu, jadi anak murid dia baca, kata, haddatsana Abu Asim qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Uraib an Katsirah bin Murrah an Mu'ad bin Jabal. Sampai sini sebab tak boleh nak teruskan hadis ni, tak boleh nak terus sebab
Allahu akbar. Bila sampai sini kata pula Abu Hatim haddatsana Bundar fi akharin qalu haddatsana Abu Asim haddatsana Habib haddatsana sampai kat tu sebab pula anak murid yang kedua ni pun. Nak kata apa? Jadi tak sampai ke hadis la ilaha illallah. Fa fataha Abu Zur'ahnya nazak dah. Nazak pejam mata. Bila dengar dua anak murid dia baca hadis ni, sanak dia nak pergi sini. Dia tahulah sanak hadis tu akan pergi ke mana. Dia pun celak mata dengan ni tuan-tuan. Orang yang khidmat pada sunnah Nabi sallallahu bagaimana dia mati. Fa fataha Abu Zur'ah ainaihi, dia buka celak mata dia sendiri baca hadis. Qala haddatsana Bundar. Qala haddatsana Asim. Haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far. Haddatsana Salah bin Abi Gharib an Kazim an Mu'adz Zabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Dia baca hadis. Bila sampai kepada kalimah la ilaha illallah, dia pun mati. Jadi anak murid dia terus sambung dakhalal jannah. Tengok hadis. Allahu akbar. Bahagialah orang yang bahagia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi anak murid dia nak ajar tok guru. Nak baca hadis ni mangkat akhir kalam ini. Tak sampai nak pergi ajar tok guru. Habis dia pun pergi buat baca hadis. Seorang baca separuh tak habis. Marah yang kedua baca separuh tak habis. Dia sendiri celak mata dia. Dia sendiri pula riwayat hadis haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Jaya mata semula. Mata dia pun mati. Rahimahullah. Wa kharaja ruhuhu ma'ahu, keluarnya ruh dia bersama dengan la ilaha illallah. Hadis itunya Nabi kata, siapa dia akhir kalimah dia la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi anak murid dia tulis sambung dakhalal jannah, insya-Allah tok guru kita ni syurgalah tempat dia sebab dia telah akhir kalimah dia dengan la ilaha illallah. Jadi apa yang kita nak ambil maghza kisah-kisah seperti ini para jemaah sekalian, kita ni dalam keadaan kita tak tahu. Kita mati esok, apakah kalimah yang akhir yang kita boleh ucap? La ilaha illallah boleh ucap. La ni boleh kita kata la ilaha illallah, tapi tak apa nak kata juga. Duk banyak qila wa qala, ulah sana ulah sini. Tengah duk sakit waya penuh hospital pun sibuk lagi benda-benda lain, tak sibuk dengan la ilaha illallah. Jadi marilah waktu kita sihat, waktu lidah kita boleh bercakap, waktu kita boleh berkata-kata ini, kita perbanyakkanlah zikir kitanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan di akhir ucapan kita nanti pun Allah Ta'ala anugerahkan inilah ucapan kita yang terakhir yang kita akan ucap sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Baiklah, setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi bab man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa dia suka nak berjumpa dengan Allah, Allah pun suka nak jumpa dia. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.